Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menambahkan ilmu kita dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita, dan kemudian seterusnya moga-moga Allah Ta'ala akan manfaatkan dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang memudahkan kami untuk beramal. Alhamdulillah, pada malam ni kita berjumpa lagi dan kita akan bersama-sama insya-Allah di dalam kisah-kisah para anbiya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal kita, dan seterusnya muslimin muslimat ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita tentang selepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita telah tamat sebelum daripada ni kisah Nabi Adam lebih kurang 6 kali, dan kita masuk sekarang kali yang ke-7 tentang selepas daripada Nabi Adam, dan kita akan masuk sedikit tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam insya-Allah. Jadi kalau ikutnya, mengikut susunan di dalam Nabi-Nabi, senarai Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang wajib kita percayai ialah ada 25 orang, dan daripada 25 tu selepas daripada Nabi Adam ialah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris. Jadi sebelum daripada tu, bila kita sebut Nabi-Nabi ni atau bila kita sebut Rasul-Rasul, memang ada perbincangan panjang lebar di kalangan para ulama lah, apa yang dimaksudkan dengan Nabi ni dan apa yang dimaksudkan dengan Rasul ni. Jadi ada dua perkataan situ. Yang pertamanya Nabi, yang keduanya Rasul. Yang disebutkan oleh sebahagian ulama jumhur, kebanyakan daripada ulama sebut Nabi ni ialah seorang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada naba'a. Naba'a ni maknanya berita. Jadi kalau kita kata naba'tuka, aku memberitahu kepada kamu. Jadi daripada perkataan naba'a ni lahirlah perkataan Nabi, iaitu orang yang mendapat berita. Dalam satu surah dalam Al-Quran, nama dia surah An-Naba', nama dia. An-Naba' ni maknanya surah berita. Berita apa? Bukan berita kecil, tapi berita besar. Kalau berita biasa-biasa dipanggil khabar. Khabar ni berita, surat khabar, surat berita. Itu. Jadi bila besar, perkara tu besar, dipanggil naba', dipanggil. Surah itu surah Naba' kerana perkara yang hendak dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah tu perkara besar, bukan perkara kecil. Iaitu apa? Hari kiamat. Jadi bila seorang mendapat satu berita yang besar, mendapat satu cerita yang besar yang kita panggil sebagai wahyu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil orang tu sebagai nabi. Jadi siapa-siapalah saja yang dapat wahyu daripada Allah, maka dia adalah nabi. Tapi dia mesti lelaki lah. Perempuan tak jadi nabi. Jadi kalau orang perempuan, bini-bini jangan sedih lah, dia tak jadi nabi. Ada juga tempat-tempat tu dia tak setuju. Dia kata, kenapa Nabi ni lelaki? Kenapa tak boleh perempuan? Itu ada jugalah setengah-setengah tu. Itu yang pelik sikit.
dia cemburu ke, dia nak marah ke apa. Saya pernah jumpa tu. Dia kata, kenapa orang yang tafsir Quran ni semua lelaki, tak ada perempuan? Tafsir yang besar-besar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, semua tafsir berpuluh-puluh, beratus tafsir tu semua lelaki. Dan ulama-ulama pula semua lelaki. Sebab itulah hukum-hukum dalam Quran, dalam tafsir, dia kata, dan juga periwayat hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua tu lelaki. Kenapa tak perempuan? Teruk sangat ke perempuan ni? Dia ni tak faham sikit. Jadi dia kata, ni orang tu lah berkata ni, dulu ni masa saya dia ada seminar dulu. Jadi dia kata, kita nak buat sekarang ni tafsiran oleh orang perempuan pula, supaya tidak bias. Dia kata, jadi dia nak bias. Jadi dia lupa tu, kalau perempuan buat tafsiran Quran, nanti tafsiran bias pula pada perempuan. Dan lelaki bias pada lelaki, perempuan bias pada perempuan. Jadi siapa yang tak bias kalau macam tu? Cari orang tak lelaki tak perempuan kot, baru tak bias. Jadi peliknya, dia tak ikut betul atau salah. Kalau salah, cakap salah kan? Di mana salahnya? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan lelaki ada kerja dia, ada tugas dia, perempuan ada tugas dia. Kalau perempuan laksanakan tugas dia, masuk syurga. Bukan susah pun. Ada perempuan pergi jumpa Nabi, dia kata tak fair lah kan. Lelaki boleh hadiri sembahyang jemaah, dapat 27. Kami ni duduk di rumah, sembahyang dapat 1. Dia kira logik matematik. Lalu Nabi kata apa? Seorang perempuan ni, kalau dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dan kemudian dia mentaati suami dia dapat masuk syurga. Pintu mana pun dia boleh masuk. Kan mudah tu. Jadi maknanya sini ialah sebab apa? Zaman Nabi dulu, kalau lelaki ni yang pergi masjid, lelaki pergi sembahyang, kemudian apa-apa yang dia dapat daripada Nabi, dia akan balik cerita kepada isteri dia, balik cerita kepada anak dia. Jadi anak dan juga isteri, anak perempuan lah anak dan juga isteri ni dapat sama sebagaimana yang suami dia dapat, ayah dia dapat daripada Nabi. Jadi kecuali perkara-perkara yang khusus untuk perempuan. Jadi Nabi ada satu hari setiap minggu, Nabi akan mengajar kepada perempuan-perempuan. Ada. Dalam hadis Bukhari sebut, Nabi ni yatakhawwala, dia kata Nabi ni sekali-sekala daripada sembahyang minggu tu dia akan beri khusus sesi untuk perempuan. Sebab perempuan adalah benda-benda dia nak tanya kan, yang mana dia malu nak cakap. Itu. Jadi itu adalah sifat dululah Sifat kita sekarang ni terbalik pula Lelaki datang masjid, perempuan pergi mall, pergi shopping, tu kan. Masjid tak pergi. Jadi suami-suami pula tak datang masjid dah satu, kan. Macam mana dia nak dapat ilmu? Macam mana dia nak tahu halal haramnya, boleh tak boleh? Kemudian dah kalau dia tak pergi masjid, tak pergi belajar, macam mana dia nak ajar isteri dia? Macam mana dia nak ajar? Akhirnya semua jadi jahil kan, tak tahu agama. Jadi itulah masalah dia kan. Jadi insya-Allah moga-moga kita tak adalah macam tu Jadi balik cerita ni kan. Jadi Nabi ni ialah orang yang mendapat wahyu. Nabi ni maksud Nabi. Kemudian siapa-siapa saja yang dapat wahyu. Kemudian ulama kita sebut Rasul ni siapa? Rasul ni sejak daripada dulu lagi kita dengar, kita baca, ulama-ulama cerita Rasulnya ialah seorang yang dapat wahyu dan kemudian dia disuruh untuk menyampaikan apa yang datang daripada Allah itu kepada manusia lain. Jadi itu adalah pandangan sebahagian besarlah daripada ulama yang kita dengar dulu. Tapi ada juga pendapat lain. Ulama ni banyak pendapat banyak maknanya macam-macam dari segi ilmu fiqh, dari segi ilmu banyak pendapat. Pendapat yang kedua mengata macam ni, dia kata Rasul itu Nabi, Nabi itu Rasul sebenarnya.
Jadi dia ada kaitan sikit dengan apa yang kita nak baca pada malam ni, kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Idris yang kita nak belajar malam ni, nak dengar malam, nak cerita malam ni. Idris ni Allah Taala sebut dalam Quran dia ni adalah nabi, tetapi dia tidak disebutkan dia ni rasul. Gitu. Jadi sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat lah, dia ni rasul ke nabi. Jadi daripada situlah bermulanya perbincangan ulama lah yang dalam-dalam. Kita ni tak adalah, kita ni mudah-mudah sudahlah kan. Kita Idris tu rasul lah. Allah Ta'ala sebut nabi, nabi tu rasul, rasul tu nabi. Tapi itu adalah perbincangan-perbincangan yang lebih detail lah, insyaAllah. Kita masuk sekarang ni, Nabi Adam alaihi salam telah meninggal setelah daripada dikatakan oleh ulama sejarah umur dia 308 tahun. Tapi itu pun kita mana tahu itu ulama sejarah katakan. Ini sejak Nabi Adam ni. Itu nombor satu lah. Tapi tak apalah kan, kita dengar lah saja, tak bercanggah. Dan tidak menjadi akidah, tidak mesti kita ni yakin 308. Kalau ada orang kata tak, bukan 309, tak perlu gaduh lah, biarlah kan. Jadi dikatakan 300 tahun. Berbeza nanti dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita tengok nanti Nabi Nuh ni bukannya 300, 1000 kecuali 50. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 1000 kecuali 50, maknanya 950 bukan umur dia. 950 tu ialah dia berdakwah kepada kaum dia. Maknanya umur dia tu lebih daripada tu lagi. Dia katakan mungkin umur dia ni 1000 lebih umur dia. Jadi pelik juga ada tu 300, ada 1000. Kita jangan pelik lah. Semua benda di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlulah makna kita ni kenapa pula kita sekarang 63 je kita katakan. Tak apalah Allah Taala bagi 63 kan. Kalau Allah Taala bagi panjang-panjang, payah pula kan. Payah pula nak jaga orang tua nanti kan, macam mana pula, banyaklah rumah orang tua pula di negeri orang putih tu kan. Jadi kita tengok sini selepas daripada Nabi Adam meninggal, maka anak-anak dia ni telah mewarisi kerja baginda ni, iaitu kerja Nabi. Dan salah seorang daripada yang masyhurnya ialah nama dia Syith. Gitu. Sebut Syith itu. Shin ya sa itu. Syith, payah nak sebut Jadi sebab itulah kita tak ada sebut nama, kita tak beri nama anak kita Syith, payah dah. Kalau Idris mudah insya-Allah. Kalau Adam mudah Adam, orang putih panggil. Ni kalau main Syith ni silap sebut jadi Syith nama dia Syith gitu. Jadi Nabi Syith ni, dia ni dikatakan oleh ulama dia ni seorang nabi, dan dia ni telah diberikan sebanyak 50 sahifah. Sahifah. Jadi kita ni sebenarnya ada yang kita namakan perkara-perkara yang datang daripada Allah yang tertulis. Nombor satu nama dia kitab, nama dia. Kitab yang kita wajib percayanya ada 4 kitab Kitab Quran, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Tapi selain daripada tu ada lagi nama dia sahifah, nama dia sahifah. Jadi sahifah tu plural dia, jamak dia ialah suhuf. Dalam hujung surah Al-A'la tu ada suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Allah Ta'ala sebut situ kan, iaitu suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf tu kalau selai dipanggil, kalau satu dipanggil sahifah. Jadi hebatnya di sini ialah Nabi Syith ni, Nabi Syith, saya sebut tak betul dah. Syith, gitu. Syith ni dia ni mendapat 50 sahifah. Jadi kalau kita tengok sini lah bermakna bila dia diberikan 50 sahifah, ertinya dia ni masyarakat yang boleh membaca tau. Kalau tak boleh membaca, nak baca macam mana sahifah? Ini bertentangan lah dengan apa yang ditulis oleh orang-orang barat. Orang-orang barat maknanya orang-orang yang bukan Islam lah. Orang-orang kafir ke, orang bukan Islam ke, ahli sejarah. Hebat-hebat mereka ni ahli sejarah hebat daripada barat, daripada timur ke, tak kira lah, yang bukan Islam ni mereka kata manusia ni, dia ni zaman dulu batu. Zaman batu. Zaman batu ni manusia, api tak ada, ni tak ada.
jumpa api tu terjumpa, dia kata. Sebab apa? Panah daripada langit ketika mereka memburu. Ni cerita orang barat lah macam mana teori dia. Dia kata dia kejar-kejar binatang, lepas tu tiba-tiba binatang tu mati, tiba-tiba binatang tu duduk dalam rumput. Rumput tu kering. Ketika itu panah daripada langit tu masuk nak hujan, dia kata. Jadi panah tu kena rumput tu. Bila kena rumput tu menyala, terbakar rumput tu. Terbakar rumput, kawasan tu semua terbakar, termasuklah binatang dia pun terbakar juga. Lalu dia pergi kata, "Oi, selepas daripada terbakar tu, dia rasa sedap," dia kata. "Oh, sedap juga kalau kita masak." Jadi bermulalah cerita masak makanan. Tengok tu cara orang putih lah, orang barat Orang barat yang tak Islam ni dia buat teori dia. Macam mana manusia tu mula-mula masak makanan. Tapi bagi kita, bagi kita yang kita belajar, yang kita tahu Nabi Adam alaihi salam tu dia dah diajarkan semua benda. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah Taala telah ajar kepada Nabi Adam tu semua benda dah. Jadi bila dia turun tu ke bumi tu, dia dah tahu dah nak masak, nak apa semua tahu dah. Tak jadi masalah untuk dia. Jadi termasuklah pandai membaca dan menulis. Zaman dulu ni kalau ikut orang barat kata, membaca menulis ni tak pandai. Mereka ni buta semua, buta huruf ni, tak pandai apa. Ni tercipta macam mana berapa. Tapi Nabi ni dah dapat wahyu dan mereka ni tak sesat Kan macam kita tengok gambar lah orang barat lukis tu tak pakai baju lah, ini macam-macam sekali gambar-gambar yang tak. Jadi kita ni, anak-anak kita ni maksudnya kan budak-budak sekolah ni, orang Islam juga, anak-anak orang Islam ni, bila dia baca, dia tengok tu, dia terbayang macam tu lah. Hak dahsyat lagi tu, dia kata ada juga ni percaya tu lah kan, yang mengangguk-angguk daripada kecil, daripada rendah tu jadi tinggi, dari beruk lah maknanya daripada atas tu dahsyat lagi. Tapi hak ni yang manusia tu zaman batu, dia kata tak tahu nak buat apa, lepas tu terjumpa, semua tu itu memang kuat tu kepercayaan tu. Jadi Nabi Syis ni ialah seorang Nabi. Habis cerita tu, selepas daripada tu Syis ni tak banyak cerita dalam kitab-kitab dalam hadis-hadis pun tak banyak cerita. Kemudian datang selepas daripada tu ialah Nabi Idris. Ni lah sekarang ni Nabi Idris yang kita nak masuk. Kita nak sebut sini ialah di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kita tak sebut banyak sini, kita sebut Adam dan Nuh. Tengah-tengah tu ada Nabi Idris dan juga Nabi Syis. Kenapa kita tak panjang cerita? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia tak cerita panjang pasal Nabi Idris ni. Hanya beberapa ayat saja. Beberapa ayat saja yang cerita direct tentang sebut dalam Al-Quran sebut Nabi Idris. Yang pertamanya ialah ayat dalam surah Maryam. Surah Maryam Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Itu saja yang disebut pasal Nabi Idris. Dalam mana tu? Dalam surah Maryam. Jadi apa Allah Ta'ala sebut sini dalam surah Maryam ni? Dan ingatlah fil kitabi, di dalam kitab, dalam Al-Quran lah Idris. Ingat, disebutkan dalam kata Allah Ta'ala kata disebut Idris. Ingatlah Idris. Innahu, dia ni adalah nombor satu, dia ni siddiqan. Dia ni orang yang membenarkan. Membenarkan maknanya membenarkan Tuhan, membenarkan Islam, membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian yang kedua nabiyan. Itu ada nabiyan, perkataan nabiyan. Jadi dia ni adalah pasti seorang nabi. Sebab Quran sebut dia adalah seorang nabi. Tu ayat 56. Kemudian selepas daripada tu ayat 57 surah Maryam, Allah Taala berkata wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah angkat dia Idris ini ke tempat yang tinggi. Makanan aliyya, tempat tinggi. Di sinilah mula perbincangan panjanglah ulama-ulama ni. Apa maksud dia ni diangkat ke tempat tinggi? Sebelum daripada tu nama dia Idris. Nabi Idris, nama Idris ni ialah nama yang sebut dalam Quran. Kalau dalam sejarah-sejarah ataupun dalam tempat lain, macam dalam orang Kristian dia ada Injil dia ada Bible dia lah. Kalau orang Yahudi ada Taurat dia, ada juga sebut tentang ni, tentang apa ni, Nabi Idris.
tapi nama berbeza. Ada nama macam-macam. Tapi ulama kata itu Idris itu sebenarnya. Sebab apa? Sifat dia sama. Apa dia? Yang Allah Ta'ala sebut sini, dia ni siddiqan, dia ni nabi, dan yang terakhir tu dia ni Allah Ta'ala angkat ke tempat tinggi. Siapa Allah Ta'ala angkat ni? Kalau ikut dalam sejarah nabi-nabinya, nombor satu Nabi Isa yang pastinya. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa dan dia tak mati lagi. Mana dia akan turun di akhir zaman. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah kan. Dan dia akan mengetuai orang-orang Islam ni untuk melawanlah dengan orang-orang Kristian, dan akan membatalkan ni, membunuh babi, lepas tu lagi memecahkan cross, macam-macam, dan mengatakan, memberitahu bahawa Kristian ni tak betul. Semua benda tu akan dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam ketika nanti Mahdi semualah tu cerita. Jadi kita tak perlulah tu tunggu dia, kita buat kerja kita insya-Allah Tapi Nabi SAW beritahu macam tu. Jadi Nabi Isa ni dah diangkat, bukannya mati bukannya mati. Jadi orang Kristian kata dia tu, Nabi Isa tu dibunuh, digantung tu pada salib, dan kemudian tu dia mati, lepas tu dibungkus, lepas tu letak dalam kubur tu, tempat dalam gua tu, kemudian tinggal beberapa hari, pengikut-pengikut dia pergi, selepas tu tengok-tengok tak ada dah, kain tak ada dah, tinggal kain je, mayat tak ada dalam tu. Tu Kristian kata. Dia kata pergi ke mana? Sebenarnya dia balik kepada ayah dia. Sebab dia tu anak Tuhan, dia kata. Jadi dia balik kepada ayah dia balik. Dia sebenarnya mati tu sebab nak menyelamatkan nyawa. Pelik-pelik lah tu. Jadi sebenarnya dia tak digantung tu, tak disalib. Tapi sebenarnya yang ditangkap tu menurut Islam adalah bukannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa telah diangkat ke langit lagi. Jadi tu seorang yang pertama. Yang kedua yang diangkat ke langit ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi turun balik lah. Itu masa Isra' dan Mi'raj. Yang ketiga ni Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ni, dia ni nama dia Idris sebab daripada, kalau bahasa Arabnya darasa gitu. Darasa tu maknanya belajar. Dan dia ni disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah Islam, dia adalah orang yang pertama sekali pandai menulis menggunakan pen. Makna tu nak cerita tu zaman dia tu, zaman Nabi yang ketiga tu, Nabi yang kedua, dah ada pen dah, dia pandai menulis dah. Sebab itulah nama dia Idris. Dan kerja dia pula ni ialah apa? Iaitu tukang jahit. Nama kerja dia, khayyat kerja dia. Tukang jahit, dan dia ni kalau dia menjahit guna jarum, dan setiap kali dia menjahit tu, sekali cocok dia akan tasbih. Subhanallah. Cocok subhanallah, subhanallah, macam itulah. Jadi nak siapkan satu baju tu adalah berapa puluh ribu kali kan, subhanallah. Jadi masya-Allah hebatlah dia ni kan. Itu cerita. Jadi selepas daripada tu, di akhir hayat dia nak ceritanya, dia sampailah kepada hujung-hujung hayat dia kan. Macam mana cerita dia? Jadi ni banyak cerita di kalangan ulama lah Kalau orang-orang dalam Israiliyat ni, saya cerita Israiliyat bagi warning dulu Israiliyat ni ada tak betul di sini ni. Iaitu dia kata dia diangkat ke langit, lalu malaikat maut mari cari dia tak jumpa. Cari-cari mana pula Idris ni, dia kata. Tengok-tengok Idris ni ikut malaikat naik ke langit dah. Malaikat lain. Jadi malaikat maut tu kejar dia, jumpa di langit yang keempat. Situ. Jadi dia kata situ, cabut nyawa dia di langit yang keempat tu. Jadi matilah dia duduk situ. Jadi mati atas langit dia. Ada kata pula dia ni mati di langit yang keenam pula, macam-macam. Ni cerita Israiliyat semua ni. Dalam hadis-hadis Nabi dia tak cerita macam tu Dalam Quran cerita wa rafa'nahu makanan aliyya. Kata ulama tafsir kata, seperti Hasan Basri dia kata, Allah Ta'ala mengangkatkan Nabi Idris ni bukannya ke langit-langit tu, tapi dia angkatkan selepas daripada dia mati, iaitu diberi tempat dia di syurga. Itu maksudnya warafa'nahu, dan kami angkat dia makanan aliyah, ke tempat yang tinggi. Itu maksud dia Walau bagaimanapun kalau kita dengar cerita-cerita ni lah daripada Israiliyat ni, dengar boleh lah tapi nak percaya tu janganlah percaya sangat Sah itu adalah cerita Israiliyat sebagaimana kata-kata ulama tentang Nabi Idris ni. Itu Jadi kemudian tu perbincangan lagi pula di manakah Nabi Idris ni sebenarnya? Di Mesir ke? Ada satu pendapat kata dia ni di Mesir. Ada satu pendapat lagi kata ni di Babylon. Babylon ni Iraq Iraq sekarang ni.
dekat dengan Baghdad tu. Jadi maknanya sini berbalah pula lah ulama-ulama. Sebab dua tempat tu dulu tu memang maju tempat tu. Iaitu di mana? Iaitu satu yang di Mesir, negeri Mesir tu sebab dia ada sungai Nil. Kemudian tu di negeri Iraq, dia ada sungai Dajlah dan juga Furat. Furat dan juga Dajlah, dua sungai besar tu, ataupun Euphrates dengan nama dia tu dalam bahasa Inggeris tu. Tapi dalam bahasa Arab panggil Dajlah dan Furat. Dua sungai tu adalah sungai yang dikatakan mengalir daripada syurga kan. Mengalir daripada syurga macam mana tu wallahu a'lam bissawab lah. Tapi ulama kata bahawa dia tu maksudnya sungai tu tak pernah kering maknanya. Sampai sekarang ni sungai yang paling hebat lah dan memberi makanan yang besar lah kepada orang-orang negeri Arab. Di negeri Arab, kalau di negeri Arab tak adalah tempat lain yang banyak makanan, yang banyak yang subur melainkan kedua-dua ni, iaitu negeri Iraq dan juga negeri Mesir. Jadi selepas daripada tu, jadi itu ceritalah cerita makna di mana dia ni. Jadi kalau kita tengok, kita sebut dulu bahawa semua nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran, semua duduk area tu, semua duduk kawasan tu. Dia tak duduk kawasan lain, kawasan negeri Iraq. Negeri apa ni? Negeri Arab tu. Jadi kemudian selepas daripada tu dia mati umur berapa? Dia kata lepas tu Idris pun meninggal masa umur dia 80 tahun. Jadi habislah. Tapi ada juga ni, nak cerita satu pendapat lain lah ni. Ulama saya sebut kan, sangat-sangat banyak cerita tentang Nabi Idris ni. Ada satu pendapat yang agak pelik sikit ni. Tapi pendapat ulama Islam, ni bukan Israelian, ulama Islam. Dia kata sebenarnya Nabi Idris tu ialah Nabi Ilyas. Jadi wallahu alam, Nabi Ilyas jauh tu kan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni mana? Nabi Ilyas ni ialah keturunan daripada Nabi Ishaq. Maknanya Bani Israel. Jadi tapi tak pelik lah saya kata kan. Tapi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran tu di mana. Jadi insya-Allah itu habislah cerita tentang Nabi Idris. Allah Ta'ala tak cerita panjang. Kita masuk sekarang ni kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dari Nabi Nuh ni sebagai pembukaan lah kita kan, bahawa Nabi Nuh ni seorang nabi yang besar. Nabi-nabi ni yang banyak ni, rasul-rasul yang 25 orang ni ada 5 orang daripada mereka ni yang kita panggil sebagai ulul azmi nama dia. Ulul azmi ni nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ulama beri. Ulu al azmi. Ulu tu maknanya yang mempunyai, bukan ulu sungai, bukan. Dia sama ejaan dia kan, ulu macam tu kan. Alif waw lam waw, ulu. Gitu. Ulu ni dalam Quran, dalam bahasa Arab artinya yang mempunyai, gitu. Kemudian al azmi itu ialah yang mempunyai keazaman gitu. Azam apa? Maksudnya ialah azam yang kuat. Kenapa dinamakan azam yang kuat? Kerana kelima-lima orang rasul ni yang ulul azmi ni, mereka ni sangat masyhur bekerja keras melawan orang besar-besar, melawan orang-orang yang jahat-jahat lah kita kata kan. Iaitu contohnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susahnya 13 tahun lawan dengan Quraisy. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, itu yang kedua. Nabi Isa alaihissalam melawan siapa? Melawan Bani Israel. Nabi Isa tu lawan orang Yahudi sebenarnya. Sebab itulah kalau ikut sejarahnya, orang Kristian ni sepatutnya marah kepada Yahudi sepatutnya. Sebab apa? Orang Yahudi lah yang bunuh Nabi Isa tu, yang nak bunuh tu. Tapi sekarang ni dia boleh berbaik tak? Itu pelik sikit. Adalah tu gereja-gereja dia baru ni kan, dia kata kami telah maafkan. Dia pula memaafkan pula dah. Dia memaafkan Kristian, Yahudi. Padahal Yahudi tu Yahudi tu memang daripada dulu lagi macam tu perangai dia. Dia tuduh Maryam lah, dia beginilah, dia gini. Sampai sekali dia nak tangkap Nabi Isa tu, dan kemudian Allah Ta'ala angkatkan dia. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiganya ialah Nabi Musa. Nabi Musa pun teruk juga, lawan bapak sekali atas dunia kan, iaitu kepala yang paling hebat sekali lah tu kan, Firaun. Tak adalah orang atas dunia ni yang paling jahat, tak ada orang atas dunia ni yang paling jahat, lebih jahat lagi daripada Iblis. Iblis pun kita sebut itu tak sanggup nak mengaku dia ni Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dia kata aku bukan Tuhan-Tuhan biasa, Tuhan kamu yang paling tinggi, al-a'la. Dia naik atas tu, dia suruh ya Haman buat sikit bukit tinggi sikit, lalu orang pun buatlah untuk dia. Haman pun buat. Haman tu menteri dia kan, ikut dia lah. Haman pun buatlah. Dia naik atas tu, dia pun panah ke langit. Dia kata apa? Aku nak panah Tuhan Musa.
Tu maknanya teruk, dahsyat dia kan. Dengan tenteranya yang hebatnya, dengan ramainya ni. Kalau nak tahu hebat tak hebat Firaun tu, kubur dia saja piramid. Kubur dia. Kubur piramid tu bukan untuk ramai orang. Kalau orang pergi ke Mesir tengoklah kan. Saya pergi ke Mesir, antara benda yang mula-mula dulu pergi nak tengok piramid. Hebat macam mana piramid. Tu batu-batu sebiji tu besar pintu tu. Batu tu. Besar pintu kita tu batu tu. Batu benda, batu cube. Batu benda batu yang keras tu. Batu benda panggil, batu sebiji benda tu 4 persegi tu. Dia atur daripada bawah sampai ke atas tu. Maknanya hebat lah. Itu baru satu kubur. Ada banyak lagi tu. Baru biji tu piramid tu, piramid. Beratus piramid tu. Seluruh negeri Mesir tu piramid. Sebab nak letak, bila turun ke bawah tu ada lubang, masuk ke bawah tu ada satu je. Keranda Firaun. Jadi tu yang jumpa tu, orang putih mari dia gali dia jumpa. Jumpa mayat tu satu benda, tapi dalam tu dengan emas tu tak tahulah banyak mana dia letak situ. Jadi tu hebatnya Firaun. Nabi Musa nak lawan dia tu. Musa siapa je kan, ada apa je, tongkat sebiji je. Jadi maknanya sangat miskin begitu. Jadi tapi dia lawan juga. Sebab itulah nama dia Ulul Azmi. Yang keempat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun lawan siapa? Yang paling besar juga pada masa tu, Namruz. Hebat nak kena bakar semualah. Terpaksalah hijrah. Masyhur Nabi Ibrahim ni dengan berhijrah dia. Dia hijrah daripada Iraq pergi ke Haran, pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, kemudian balik semua ke Palestin. Tu zaman dulu bukan naik kapal terbang, jalan kaki. Jadi tu habis Ulul Azmi. Yang kelima Ulul Azmi Nuh alaihissalam yang kita nak baca pada malam ni. Jadi sebab itulah antara lagi benda yang kenapa kita kena tengok betul-betul cerita Nabi Nuh ni, kerana dia adalah digelar sebagai Abul Anbiya. Dia panggil Abul Anbiya, bapa kepada Anbiya. Bapa Anbiya kenapa? Kerana ulama kata kerana dialah daripada keturunan dia tu seperti keturunan kedua daripada Adam. Keturunan kedua daripada. Sebab apa? Sebab Nabi Adam tu bapa kepada al-bashar, bapa kepada manusia, kepala kepada manusia semua. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala tenggelamkan semua orang. Tak ada seorang pun hidup yang tak beriman ni, kecuali orang yang duduk di atas kapal Nabi Nuh. Jadi termasuklah tu binatang-binatang semualah kan. Binatang tu kita tak kira lah. Tapi yang duduk manusia ni semua tu yang beriman dengan Nabi Nuh. Jadi banyaklah yang lemas mati, termasuklah anak-anak dia. Tu cerita pasal Nabi Nuh. Jadi sebab tu Nabi Nuh ni dia kata Abul Anbiya, iaitu bapa kepada nabi-nabi seluruhnya. Jadi Allah Ta'ala banyak sangat cerita tentang Nabi Nuh dalam Quran ni. Dan satu yang satu surah khusus. Ada satu surah khusus Allah Ta'ala sebutkan pasal kisah Nabi Nuh saja. Tapi bukan satu surah saja. Allah Ta'ala cerita banyak tempat kisah Nabi Nuh ni. Di sana ada cerita Nuh, di sini ada cerita Nuh, sampai. Jadi kita nak baca mukadimah sikit ni tentang Nabi Nuh ni, ialah kita nak baca surah Nuh ni sikit di kepala ayat surah daripada surah Nuh ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Allah Ta'ala kata, kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Jadi arsalna, sebab itulah dikatakan bahawa dia ni adalah seorang rasul. Itu confirm rasul. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kemudian apa kerja dia? Apa tugas Nabi Nuh ni? Anzir qaumaka. Itulah kerja dia, iaitu memberi inzar, memberi peringatan, ingatkan. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti nabi-nabi yang mana-mana pun, kerja mereka ialah satu saja, iaitu apa? Memberi peringatan. Jadi nak beri peringatan tu sebab apa? Sebab manusia ni lupa. Kalau tak ingatkan dia ni lupa. Dia lupa apa? Dia lupalah sebab dia tengok atas dunia ni, semua ni dunia bukannya ingat kepada Tuhan. Jarang orang boleh ingat pada Tuhan. Jadi dia memberi inzar, kemudian min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum daripada datangnya azab yang pedih. Azab yang pedih tu, azab dahsyat tu ialah maknanya hari kiamat. Qala, lalu dia berkata, ya qaum, wahai kaumku, inni lakum nazirum mubin. Dia pun iklankan terus. Memberitahu bahawa aku ni adalah nazirum mubin. Ni ada ni dalam orang putih ni, orang putih ni Hollywood. Dia buat satu filem.
baru ni keluar, tak baru ni lah, tapi dalam beberapa tahun lepas Jadi dia buat satu filem, nama dia Nuh, nama dia. Filem tu tempat kita ni haram lah, tapi zaman sekarang ni haram-haram pun tekan YouTube keluar juga itu kan. Jadi apa ni, dalam cerita ni Hollywood buat filem ni, dia buat cerita apa? Dia buat cerita, kalau lah tengok kan, saya tengok juga kan, apa macam mana dia kata orang putih sendiri, gereja-gereja dia sendiri menentang kan, kata cerita ni tak betul. Tapi cerita ni dapat hadiah banyak lah. Sebab apa kan, orang bukan dia kira kan, cerita sedap dia tengok gitu kan. Jadi dalam cerita ni dia buat cerita macam pelik-pelik ni, maknanya kan, maknanya tak betul lah. Korang gereja kata cerita yang dibuat ni oleh Hollywood ni sebenarnya tak betul dengan Bible. Maknanya dengan Bible pun tak betul, apatah lagi dengan Quran. Jauh sekali dengan Quran tak betul. Jadi itulah, banyaklah benda-benda yang Allah Ta'ala sebut ni memang tak betul, tak ada. Dengan itulah dia buat macam batu lah bergerak, apa benda lah, batu tolong Nabi Nuh, macam-macam sekali lah ceritanya. Tapi kapal tu adalah kapal tu. Jadi dia pun kata aku ni adalah Nazirun Mubin. Apa yang dia suruh? Dia mengajak manusia kepada ani'budullah wattaquh wa ati'un. 3 benda saja. 3 benda yang dia ajak, dan samalah yang dia ajak yang diajak oleh Allah, yang Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ajak kita pun, iaitu apa? Yang pertama, sembah Allah Taala saja. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, iaitu kita ni wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu maknanya kita ni akan ikut Rasul ni. Jadi sebab tu dia kata atiullah, taatlah kepada Allah, atiur Rasul wa ulil amri, dan kepada pemerintah yang mengikut Islam di kalangan kamu, kita kena ikut. Jadi benda ni sama sejak Nabi Nuh ni, maknanya masa dia tu ialah lebih kurang kita kata 7,000 tahun, 8,000 tahun, 10,000 tahun, tapi sama je benda. Semua rasul bawa benda yang sama je, iaitu mengajak manusia ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita habis itu setakat ni pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah. Kita tengok lagi nanti akan datang surah Nuh ni, apa yang Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Nuh alaihi salam. Jadi setakat tu, jadi kita insyaAllah kita sama-sama menangguhkan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.